Bila Allah kenakan pada kita ni ujian, macam kita kena ni virus ni. Virus ni, tujuan apa Allah buat pada kita ni kena virus sebegini? Tujuan nak suruh kita kembali pada Allah nah. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka semua kembali pada Allah. Tidak ada satu benda yang Allah jadikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni maksudnya yang disebut dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tunjukkan, ni tanda kuasaku, ni tanda kuasaku. Banyak kan? Allah bagi tanda. Allah hilangkan kapal terbang zaman kita. Sampai hari ni tak jumpa di mana jejak kapal terbang yang hilang itu. Kemudian Allah jadikan lagi penyakit yang melanda pada kita saat ini. Yang disebut dengan apa dia? Yang namakan dengan virus. Yang kena seluruh di kalangan umat manusia. Yang sampai hari ini masih lagi dalam keadaan kebingungan untuk menjadi satu jawapan. Walaupun ada vaksin-vaksin yang dikeluarkan, tetapi menjadikan kebingungan lagi nak jawab macam mana keadaan yang betul ke vaksin ni mampu untuk nak menghalang daripada jahatnya virus yang disebut dengan COVID-19. Allah Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, marilah kita sama-sama mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang masih lagi diberi oleh Allah kepada kita semua untuk kita berbicara tentang tajuk yang besar dalam hidup kita, iaitu mengenai tanda-tanda akan datangnya saat kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tutup pada alam ini. Dalam perbincangan kita sebelum daripada ni, kita dah sebut tentang mengenai kedatangan Al-Mahdi. Kemudian kita cerita tentang mengenai pembukaan kota Konstantinopel. Kemudian kita cerita tentang mengenai kehadiran makhluk yang disebut dengan Dajjal, makhluk manusia Dajjal ini. Kemudian kita cerita tentang mengenai turunnya Nabi Isa AS. Kemudian kita bincangkan lagi tentang satu makhluk yang Allah jadikan daripada keturunan Yafis bin Nuh AS, iaitu Ya'juj wa Ma'juj, yang telah ditutup oleh Zulkarnain yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ini cerita-cerita tentang mengenai perjalanan kita yang akan datang nanti, di mana kita akan lalui masa-masa yang sebegini, iaitu dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita pada kita, bersiap sedialah untuk kitanya menyediakan bekalan dalam hidup kita, bekalan-bekalan untuk kita nak melalui masa-masa demikian. Kalau tidak, kita pun boleh jadi anak cucu kita, yang menyebabkan Islam diajar supaya kita sentiasa sebut tanda-tanda ini, supaya bila datang saat itu, orang kita tidak terpedaya dengan jahatnya Dajjal, tidak terpedaya dengan jahatnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan juga bagaimana kita nak bersama dengan Al-Mahdi, macam mana kita nak bersama dengan Nabi Isa AS. Ini keyakinan yang mesti ditanam dalam jiwa kita, tak sama dengan apa yang diajar oleh yang disebut dengan ajaran Kristian. Nabi Isa itu disalib dan sebagainya, katanya mereka. Tapi kita ni orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni diajar dan diberitahu tentang mengenai kewujudan Nabi Isa AS ini akan turun pada akhir zaman nanti untuk menyelamatkan umat manusia yang disebut dengan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada
samaknya daripada Dajjal ataupun samaknya daripada Ya'juj wa Ma'juj. Sehinggalah Nabi Isa AS meninggal dunia, diwafatkan di kota Madinatul Munawwarah, di waktu mana diwafatkan itu dan dikebumikan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang keimanan yang mesti kita tanam dalam jiwa kita ni. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita sebut tanda-tanda besar yang kedua pula, nak berlakunya kiamat. Ada beberapa lagi tanda-tanda yang lain yang disebut dalam hadis, disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengenai peristiwa yang akan berlaku. Tak ada kitab yang boleh cerita tentang mengenai peristiwa yang akan berlaku ini kecuali Islam. Daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan keadaan yang akan berlaku nanti. Suasana yang berlaku ni kecuali Islam je yang boleh cerita kepada kita tentang mengenai bagaimana Allah nak tutup alam ini. Sebagai seorang mukmin, kita diajar supaya mengimani dan berkeyakinan. Tanamkan dalam diri kita ni ilmu ini. Tanamkan dalam jiwa kita ini keyakinan ini. Supaya kitanya bila sampai pada saat berlakunya tanda-tanda ini, kita dah tahu dah. Yang ni keadaan berlaku. Begini keadaan yang kita kena lalui. Sebab ramai di kalangan kita, bila terjadinya saat itu, dia jadi kelam kabut. Kemudian kita jadi bingung. Sama ada ya ke tak ya, benar ke tak benar keadaan yang berlaku ini. Yang menyebabkan akhirnya kita menyimpang, na'udzubillah min dzalik, daripada ajaran agama. Baik, hari ini kita akan sebut beberapa tanda-tanda. Tanda bahagian kedua yang besar yang terjadi ialah keluarnya asap. Ini tanda nak berlakunya hari kiamat, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, maka tunggulah pada ketika mana langit membawa asap-asap yang nyata. Ini disebut demikian, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah kamu. Kalau sekiranya kamu tak yakin dan tak percaya sungguh, Allah mula cabar manusia. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Akan datang saat di mana langit-langit itu ataupun awan-awan itu mula dibawa, langit itu membawa bidukhan, bawa asap-asap yang nyata keluar. Yang ni yang kalau zaman kita ni dipanggil jerebu. Datang jerebu, datang yang disebut dengan mula ditutupi. Awan-awan ini ditutupi dengan warna kuning-kuningan. Dengan apa dia? Bidukhan. Dengan asap-asap yang keluar. Tanda besar yang berupa dukhan merupakan salah satu daripada ayat-ayat yang disebut dengan kauniyah Allah. Seperti kalau kita perhati macam terbelahnya bulan ataupun terbitnya matahari di sebelah barat. Ini di antara tanda-tanda kejadian yang Allah jadikan. Ataupun tenggelamnya bumi di 3 tempat yang disebut dalam hadis Rasulullah. Demikian juga laut boleh jadi terbelah, matahari mula digulungkan dan bintang-bintang berjatuhan ketika mana hari kiamat mula terjadi. Allah mula nak tutup alam ini, Allah jadikan matahari mula digulung, kemudian bintang-bintang mula berjatuhan dan hari kiamat mula terjadi di saat ini. Semua itu adalah tanda-tanda besar yang agung yang mula merata di bumi. Kita bayangkan di sisi ilmu Allah ini, tanda ini terjadi setelah mana Isa bin Maryam itu wafat. Itu ceritanya. Kita kena faham. Bila saat mana asap ini terjadi, keluar bila Nabi Isa bin Maryam itu wafat. Bila Nabi Isa bin Maryam itu wafat, setelah mana semua bentuk keamanan, keselamatan, ketenteraman, keimanan dan ketaatan pada Rabb semesta alam ini menjadi nyata, Islam mula menjadi makmur di kalangan masyarakat. Keselamatan Islam ini masih tetap berlangsung setelah mana kematian Nabi Isa bin Maryam pada masa kekuasaan Al-Maq'ad dan Al-Qahtani yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini. Lepas pada Nabi Isa akan ada seorang lagi pemimpin khalifah Islam, itu nama dia Maq'ad. Kemudian yang kedua Al-Qahtani yang menyambung legasi tersebut. Kemudian lepas pada itu, setelah mana Qahtani meninggal, Al-Mawali pula berkuasa dan menghancurkan kerajaan. Lepas Qahtani yang berkuasa, lepas pada Nabi Isa, Al-Maq'ad. Lepas pada Al-Maq'ad, khalifah Islam ni yang disebut dengan Qahtani. Lepas Qahtani akan ada seorang lagi yang namakan dengan
al-mauli, yang al-mawali, yang akan menghancurkan kerajaan ini sendiri. Kejahatan dia pun kembali dengan segala bentuk dan menguasai manusia. Itu cerita yang digambarkan dalam gambaran akan berlakunya saat kiamat. Saya menyimpulkan dalam ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan. Tuan kitab nama Syekh Mahir Muhammad As-Sufi, dia cerita tentang MUI. Dia kata pada masa tersebut Islam mula menjadi merosak dan menjadi usang kembali. Menjadi semakin jatuh balik. Islam mula jatuh balik. Malah ada kaum muslimin yang beriman meskipun jumlah yang sangat sedikit. Ada orang Islam tapi sikit je lah. Di waktu itu kalau kita kata zaman Al-Mawali itu, ada lagi ke orang Islam? Ada tapi sikit, jumlah yang sikit. Ditambah lagi sebahagian mereka tidak mengamalkan syariat. Zaman tersebut akan hilangnya syariat dan tidak menerapkan hukum-hukum dia. Terutama masalah ketaatan dan ibadah. Orang dah mula tak sembahyang, orang dah mula lawan Allah, mula tak ikut syariat Allah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan sebahagian kaum muslimin hari ini yang tidak menunjukkan ketaatan, kewajipan dan ibadah. Tuan kita kata macam zaman kita aja. Nabi Isa ni dah meninggal dunia kot. Ni katanya tuan kita ni. Padahal mereka muslim, beriman, bertauhid dan tidak mengingkari keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda tersebut sebagai siksa yang pedih bagi orang kafir dan peringatan dan pelajaran bagi orang yang beriman untuk kembali ke jalan yang lurus. Tanda maksudnya keluar asap ni jadi azab pada orang kafir. Bila keluar je asap, di langit-langit itu mula nampak jadi kuning-kuning je kawasan langit-langit ini. Dia merupakan azab yang pedih bagi orang kafir dan dia jadi satu pengajaran yang paling bernilai pada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kembali balik pada jalan yang lurus. Kebanyakan tanda-tanda dan mukjizat yang diutuskan Allah di atas dunia ni, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, ditimpakan berbagai kaum supaya mereka bertaubat. Kerana bahagian daripada rahmat Allah Ta'ala adalah mengirim tanda-tanda kepada manusia seluruhnya agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni, dia sayang dengan hamba-hambanya. Allah akan bagi nasihat, teguran demi teguran pada umat manusia ni. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan tidaklah kami perlihatkan pada mereka satu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ. Kami tidak tunjukkan pada mereka tersebut satu tanda yang semakin terakhir itu jauh lebih besar daripada yang awal. Tanda-tanda akbar min ukhtiha, yang lebih baik, yang lebih hebat daripada ni. Nabi Isa AS tu tanda mukjizat yang ada pada dia, yang Allah kurniakan pada Nabi Isa, membunuh Dajjal, membunuh yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian lepas pada mereka mati semua, keluar asap di atas ini sendiri. Kemudian zaman bila tu? Bukan zaman Al-Maq'ad ataupun Al-Qahtani, tapi generasi yang tiga, Al-Mawali. Generasi Al-Mawali yang tiga itulah yang akan buat kerosakan, lalu Allah keluarkan asap di langit ini. Wa akhadnahum, dan kami timpakan pada mereka azab bil azab, dengan azab la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Bila Allah kenakan pada kita ni ujian, macam kita kena ni virus ni. Virus ni, tujuan apa Allah buat pada kita ni kena virus sebegini? Tujuan nak suruh kita kembali pada Allah nah. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka semua kembali pada Allah. Tidak ada satu benda yang Allah jadikan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni maksudnya yang disebut dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah tunjukkan, ni tanda kuasaku, ni tanda kuasaku. Banyak Allah bagi tanda. Allah hilangkan kapal terbang zaman kita. Sampai hari ni tak jumpa di mana jejak kapal terbang yang hilang itu. Kemudian Allah jadikan lagi penyakit yang melanda pada kita saat ini, yang disebut dengan apa dia? Yang namakan dengan virus.
yang kena seluruh di kalangan umat manusia. Yang sampai hari ini masih lagi dalam keadaan kebingungan untuk menjadi satu jawapan. Walaupun ada vaksin yang dikeluarkan, tetapi menjadikan kebingungan lagi nak jawab macam mana keadaan yang betul ke vaksin ni mampu untuk nak menghalang daripada jahatnya virus yang disebut dengan COVID-19 ini. Ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut nak sebutnya begini, wa akhadnahum bil azab. Kami jadikan pada mereka ni azab. Kena semua azab. Tak kira kerajaan Indonesia, kerajaan Malaysia, kerajaan Singapura, kerajaan Brunei, kerajaan mana saja pun, Arab Saudi dan sebagainya, mereka terkena dengan azab ini. Bila mereka kena azab ini, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak suruh kita balik pada Allah sebenarnya, tapi kita ni, orang kita tetap degil. Nak lawan. Sakat mana nak lawan tak tahulah. Kita suruh taubat pada Allah. Apa masalahnya kalau sekiranya negara kita ni buat majlis taubat besar-besaran pada Allah? Berhenti kemaksiatan. Apa masalahnya di kalangan kita? Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Tapi oleh kerana kita nak lawan, orang kita rasa nak lawan. Kita lawan. Kita guna kekuatan kementerian, kesihatan dan sebagainya. Kita guna kekuasaan pada diri kita. Jangan lawan. Tak pernah dalam sejarah orang lawan Allah ni dia menang. Tak pernah dalam sejarah dunia ni, mana-mana kekuasaan yang ada cuba lawan teguran Allah, tak berjaya di kalangan mereka. Tak pernah dipanggil berjaya demikian. Allah jadikan keadaan pada diri kita ni nak tujuan apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Maksudnya kembali sujud pada Allah. Semua dunia kena sujud. Tak boleh tak sujud pada Allah. Kalau kita tak sujud pada Allah, lagi itulah kita akan berhadapan dengan ujian ini. Dalam masalah ini, semakin berat dan semakin berat. Dia tak menjadi semakin ringan, tetapi dia jadi semakin berat. Allah Ta'ala telah menunjukkan berbagai ayat dan tanda kepada banyak kaum di sepanjang sejarah manusia di bumi ini sendiri. Sejarah kita hidup di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ramai sangatlah manusia-manusia sebelum daripada ni diuji dengan ujian-ujian agar mereka kembali kepada Allah. Contoh yang terjadi pada kaum Ad dan juga kaum Samud, kaum Nabi Nuh, Fir'aun, kaum Subba, kaum Rus dan penduduk Aikah, penduduk Madian itu sendiri. Allah hanya menimpakan azab setelah didahului dengan tanda-tanda sebelum daripadanya. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak turunkan azab, Allah dahulukan tanda-tanda. Allah jadikan tanda ni. Bila manusia degil juga, bom, Allah jadikan. Kena azab terus. Ini cara. Sekalipun demikian, tanda tersebut tetap sebagai peringatan dan pelajaran agar mereka kembali dan berserah kepada Allah. Semua tanda-tanda ni. Tsunami, kita kena sebelum daripada ni. Jerebu, Allah jadikan kena pada kita sebelum daripada ni. Penyakit apa lagi? SARS, sesama burung, sesama babi, banyak lagi. Burung sesama, manusia yang mati. Babi sesama, manusia yang mati. Allah buat tanda-tanda demikian. Tak dengar juga manusia ni. Bila tak dengar juga, Allah hantar COVID pula. Yang akhir ni, yang kita kena ni, yang disebut dengan COVID. Bila Allah hantar virus COVID ini sendiri, di waktu ini, manusia cari vaksin. Cuba nak lawan keadaan yang berlaku ini. Tanpa mereka kembali kepada Allah. Manusia yang degil, kelak malam, terus kelak malam juga. Yang disko, terus disko. Yang berjudi, nak berjudi terus. Dalam keadaan tak nak berhenti. Dalam keadaan nak tak ambil pelajaran. Maka kalaulah saja Allah menghendaki, sebagaimana firman Allah, pasti akan Allah turunkan tanda daripada langit. Setelah itu, manusia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Manusia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fazallat a'naquhum laha khadi'in. Boleh jadi kamu Muhammad akan rasa macam nak bunuh saja diri kamu. La'allaka bakhi'un nafsak. Kamu ni rasa macam nak rasa berat sangat bebanan bawa ajaran Islam ini sampai peringkat kamu bakhi'un nafsak. Kamu rasa macam nak bunuh saja diri kamu.
alla yakunu mu'minin, kerana mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu sebar Islam, kamu bagi tahu Islam di kalangan umat manusia ni, tiba-tiba kamu rasa macam berat sangat. Manusia ni degil sangat. Degil nak mengambil pengajaran. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'. Kalau sekiranya kami kendaki, nescaya kami akan turunkan pada mereka mukjizat daripada langit. Kami turunkan ayat-ayat kami daripada langit. Fazallat a'naquhum. Di waktu itu, sentiasa belakang-belakang mereka yang menyebabkan mereka ni menjadi tunduk. A'naquhum laha khadi'in. Bila berlaku saja berat di belakang mereka tu, secara automatik mereka ni tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Azab yang Allah timpakan tak sampai membinasakan mereka. Akan tetapi Allah menimpakan azab yang pedih agar segera kita kembali dan memohon kepada Allah. Bila kita kena ujian dengan tujuan nak suruh kita ni balik pada Allah, taubat pada Allah, taubatan nasuha, minta ampun dan minta ampun pada Allah. Para hadirin sekalian, tengoklah, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak matikan seseorang yang baik, Allah jadikan dia bebanan berat dekat nak meninggal dunia tu, diuji dengan ujian. Nak suruh apa dia? Betul balik pada Allah. Allah buat jadi demikian. Bumi ni pun sama juga. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh semua penduduk bumi ni selamat daripada apa dia? Daripada yang disebut dengan melakukan taat dalam selamat, nak suruh kita kembali taat pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ujian yang banyak di atas muka bumi, sehingga dia segera mengangkat dan membebaskan daripada seksa tersebut. Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, jika kami menghendaki, itu pun kalau kami nak, katanya Allah. Kalau tidak, kami biarkan sampai peringkat mereka ni dalam keadaan yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana hikmah dan sunnah yang Allah telah sempurnakan, yakni agar manusia dalam kehidupan di dunia ini berada dalam cubaan dan ujian, membiarkan mereka dalam kebebasan dan beramal dengan penuh keyakinan. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Perbuatlah apa yang kamu kendaki. Buatlah, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-40. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, buatlah amalan dalam hidup kamu dengan apa yang kamu nak. Amalan apa dia? Bersedekah, amalan salat, amalan haji, amalan apa yang kamu nak buat dalam hidup kamu. Innahu bima ta'maluna basir. Kerana sesungguhnya Allah ni maha melihat dan juga maha mengetahui dan juga maha melihat setiap perbuatan tingkah laku hamba-hambanya. Asap yang merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Sama seperti ayat-ayat Allah yang lain. Keluarnya asap ni tanda di antara tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Lepas pada Nabi Isa AS sudah diwafatkan. Zaman Mawali, zaman Al-Mawali. Maknanya lepas pada Nabi Isa tu disambung dengan 3 khalifah. Al-Maq'ad, kemudian Al-Qahtani, dan yang 3 Al-Mawali. Al-Mawali itu yang jahat. Zaman tersebut. Hanya saja dia lebih keras dan kuat melebihi ayat sebelum daripada ini. Kita kata, alah, asap biasa je, jerebu tu pun nak kena. Kita sebut demikian. Tak, yang ni lebih dahsyat. Kita kena jerebu pun kita rasa hampir lemas. Hampir lemas. Tak ada satu ketika kita tak keluar daripada rumah kita. Kerana apa dia? Kerana jerebu tu kuat sangat. Kadar yang disebut dengan kadar gas yang dalam jerebu tu terlampau kuat sangat, menjadikan bahaya pada kesihatan. Orang yang kena asma boleh mahu kematian pada mereka sebut. Ini jerebu. Tapi bila kena asap ni jauh lebih keras dan kuat melebihi ayat-ayat sebelum daripada ini. Sebab ia adalah satu tanda besar yang muncul ketika dunia sudah mendekati akhir dan hari kiamat sebentar lagi akan tiba. Itu tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan. Namun ia tetaplah ayat azab yang bertujuan agar manusia kembali pada Allah. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Apa saja yang Allah jadikan pada diri kita, kalau kita terazab dan sebagainya, tujuan nak suruh kita balik pada Allah. Balik semula. Kerana panel masih lagi terus bekerja. Pen ini terus ataupun
typing kita ni masih lagi bergerak. Kita boleh mampu lagi bergerak. Dan dua malaikat penjaga ni terus menulis perbuatan amalan anak Adam tidak akan berhenti hingga langit ini mula runtuh sekeping demi sekeping. Saat itulah dosa manusia dan juga jin tidak akan ditanya. Kerana pen ataupun tulisan tentang amalan manusia ini, perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu mula diangkat. Kiamat telah terjadi dan langit telah mula runtuh di saat mana berlakunya hari yang sedemikian rupa. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ketika mana langit mula terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Terbelah langit ni, saat mana langit mula terbelah, nampak merah. Merah je langit. Waktu mana nak berlakunya kiamat ni, Allah jadikan merahnya langit ini, kemudian dalam keadaan bagaikan bunga merah mawar yang melip cantik, kemudian wardatan kadihan, penuh dengan minyak-minyak, bersinar-sinar dia panggil. Langit tu berubah. Sekarang kita tengok langit tu warna biru. Tapi waktu mana nak berlakunya kiamat, saat mana nak berlaku kiamat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula pecahkan langit. Runtuh langit. Bila runtuh saja langit ini, runtuh sekeping-sekeping, nampak merah je di atas. Merah ni katanya Allah, fakanat wardatan kaddihan. Merah langit itu macam bunga merah, bunga yang bunga mawar yang dalam keadaan yang penuh dengan minyak-minyak, kemelip. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi wahai hamba Allah yang kamu nak dustakan dalam hidup kamu. Fayauma idzin, di hari tersebut, la yus'alu an dzambi, tidak ditanya lagi tentang dosa yang dibuat. Maka bila pecah saja langit itu, maknanya tak ada dah dosa, buatlah dosa macam mana pun, Allah tidak akan catat lagi satu amalan pada diri kamunya. Di saat itu sama ada dosa itu terdiri daripada manusia ataupun juga jin. Jin yang buat dosa pun, dengar ni puak-puak jin. Kalau jin ni dengar ni, nak sebutnya. Bila berlaku kiamat, kamu pun puak jin akan mati. Kamu pun puak jin akan sama melalui saat-saat kiamat itu. Kamu akan rasa bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup alam ini dan kamu tidak ada keupayaan lagi. Sama juga dengan manusia. Manusia pun sama. Bila berlaku hari kiamat, Allah mula pecahkan langit itu. Bila pecahkan langit itu, nampak merah jadi langit ini, jatuh berkeping-keping. Manusia dan juga jin buat dosa macam mana pun, Allah tak tulis dah. Allah tak arahkan malaikat tulis dosa-dosa dia. Tak diterima dah amalan-amalan di saat tersebut. Mari kita lihat tentang ayat asap daripada surah Ad-Dukhan. Dan kita baca ayat-ayat sebelum daripada dan sesudahnya. Kerana cerita ayat asap ni memiliki kaitan dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya. Ayat-ayat asap yang kita baca awal-awal tadi, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ayat tersebut Allah berfirman setelah mana menjelaskan tentang Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar, Allah menjelaskan bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadah selain daripada Allah. Allah mula cerita tentang ayat fartaqib tadi. Allah cerita dialah Rabb dan bapa dan nenek moyang kita semua. Dialah Allah, nak sebutnya berhak yang disembah. Selanjutnya Allah berfirman, balhum fi syakkin yal'abun. Tetapi mereka ni masih lagi ragu-ragu. Manusia ni balhum fi syakkin yal'abun. Manusia ni dalam keadaan yang ragu-ragu dan juga sibuk dalam keadaan tunggu hari langit ketika mana membawa asap. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Kamu tunggulah saat mana datangnya hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan langit itu mula keluar asap. Kemudian bidukhanin mubin, dengan yang disebut dengan asap yang nyata. Yakhshan nas hadha azabun alim, di mana manusia akan diseliputi dengan azab yang amat pedih ini. Mula kena asap tu perih tak boleh nak sebut. Sakit habis tubuh badan manusia dan juga jin ini. Lalu mulut mereka sebut, Rabbana kshif annal azab inna mu'minun. Mereka berdoa,
wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu daripada kami. Sesungguhnya kami orang yang beriman pada Allah. Ni orang kita ni, bila kena COVID macam ni, ada yang nak bertaubat, ada yang tak nak taubat. Ada yang mengejek orang yang bertaubat. Ada orang yang dalam keadaan dia, orang yang nak bertaubat tersebut, mari kita bertaubat ramai-ramai. Ramai di kalangan kita ni, umat Malaysia ni, umat dunia ni kena bertaubat dengan dosa yang dilakukan di kalangan kita. Ada yang kata, apa pula kaitan dengan taubatnya? Masing-masing sebut demikian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waktu mana manusia dalam keadaan yang kena azab ni, mulut masing-masing sebut, Rabbana kshif annal azab. Wahai Tuhan kami, singkapkanlah azab yang sedang kami lalui ini. Karena inna mu'minun, sesungguhnya kami ni orang yang beriman. Kemudian anna lahumuz zikra, bagaimana mereka dapat menerima peringatan. Kemudian waqad ja'ahum rasulun mubin, padahal telah datang pada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan yang nyata. Nabi telah bagi tahu dah pada diri kita tentang mengenai suasana yang kita lalui ini. Summa tawallau anhu, kemudian kamu berpaling daripada Nabi tersebut. Rasul, kemudian mereka paling daripada Rasul dan Nabi. Lalu masing-masing sebut apa dia? Wa qalu mu'allamun majnun. Lalu mereka sebut Nabi ni seorang yang menerima ajaran daripada orang lain dan juga orang gila disebut. Nabi-nabi ni dia kata mesti ada orang yang pengaruh dia. Tu yang jadi macam tu. Kemudian bukan sekadar mu'allamun, diajar oleh orang lain pada dia, majnun pula. Dia sebut Rasul Nabi-Nabi ni gila je disebut. Cerita tentang tak berpijak di bumi yang nyata. Lalu inna kashiful azabi qalila innakum abidun, sesungguhnya kami melenyapkan azab itu sedikit demi sedikit. Sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala sebut innakum aidun, kamu akan kembali dalam keadaan bila Allah buang penyakit ini sedikit demi sedikit, kamu akan balik semula pada perangai yang buruk kamu sebelum daripada ini. Macam orang kita ni lah, dia nak tunggu bila lah nak habis COVID. Habis je COVID nak pergi disco balik. Habis je COVID nak menipu balik. Habis je COVID nak buat balik maksiat yang dia buat sebelum daripada ni. Ni je tunggu, mereka tunggu. Innakum aidun, Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bila Allah selamatkan mereka, lalu dalam keadaan demikian mereka akan kembali balik dalam perbuatan yang pernah mereka buat sebelum daripada ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah pada hari ketika mana kami akan menghancurkan mereka dengan keras, sesungguhnya kami ini sebaik-baik yang memberi pembalasan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Kena ingat, walaupun Allah dah sembuhkan kita daripada COVID, jangan kita buat balik perangai yang sama. Jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Jika kita buat benda yang sama tersebut, yang menyebabkan di waktu ini kita akan kembali dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang menyebabkan kita ni akan terkena azab yang amat pedih lepas pada ini. Allah Subhanahu Wa Taala cerita demikian. Ketika mana Allah menurunkan tanda berupa asap dan manusia diliputi dengan seksa yang pedih, mereka akan memohon dan sangat berharap pada Allah agar mengangkat mereka dan berjanji akan kembali kepada jalan hidayah dan keimanan. Allah mengkabulkan permintaan manusia dengan menyingkap azab tersebut dan daripada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna kashiful azab qalilan innakum aidun. Kami akan melenyapkan siksaan asap tadi dan mereka akan kembali berbuat perangai yang sama dalam kehidupan mereka ini, dalam perbuatan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka seharian. Ni kesan daripada mana? Kesan daripada mereka ni melakukan dalam keadaan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah selamatkan mereka daripada azab, bila Allah jadikan mereka ni selamat daripada azab, mereka akan balik semula. Buat balik perbuatan yang mereka lakukan itu. Sebenarnya Allah mengetahui bahawa mereka akan menyeleweng, sesat dan kafir kembali. Buat lagi. Setelah orang kafir dan sesat mereka aman dengan langit yang cerah kembali. Jika kita cermati ayat Al-Quran yang mulia ini dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-15, kita mendapatkan bahawa setiap ketetapan menunjukkan tanda-tanda besar hari kiamat.
nak menunjukkan hari kiamat. Makna qalilan iaitu kami akan menyingkat azab tersebut sebentar saja, dan kami akan mengulanginya lagi kerana kalian kembali akan berbuat maksiat pada Allah. Allah tahu manusia ni sembuh je daripada COVID ni, dia buat balik maksiat. Tunggu. Mereka tak buat konsert besar ni kerana apa dia? Kerana kena azab dia. Kena azab dia. Mereka tak berjudi besar-besaran kenapa? Kerana mereka kena azab dia. Mereka tak minum arak besar-besaran tu kerana apa dia? Kerana kena azab dia. Tapi bila Allah singkapkan azab ini, yang menyebabkan mereka akan ulang balik. Maksudnya, kami akan mengulangi lagi. Tetapi tidak mesti berupa asap. Tetapi ayat lain yang akan berlanjutan, yang merupakan tanda besar nak berlakunya hari kiamat. Penjelasan ini saya berikan kerana sebahagian orang mengatakan bahawa tanda asap ini telah terjadi zaman Rasulullah SAW dan sudah selesai dalam perbincangan tentang asap ini. Iaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Masruq. Kami duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan ia berbaring di antara kami. Seorang laki-laki datang seraya berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, ada orang bercerita di pintu Kindah, iaitu meyakini bahawa tanda ad-dukhan telah terjadi dan menimpa pernafasan kaum kafir dan menimpa kaum mukminin seperti dengan terserang dengan serangan pelik." Serta-merta Abdullah bangun dan duduk sambil marah seraya berkata, "Wahai manusia, bertakwalah pada Allah. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui sesuatu, hendaknya mengatakan sesuai dengan apa yang diketahui, dan bagi yang tidak mengetahui, hendaklah mengatakan wallahu a'lam." Manusia, cakap tu katanya Abdullah, biar berdasar pada apa yang kamu tahu. Kalau kamu tak tahu, kamu lebih baik kamu sebut wallahu a'lam. Lebih baik, kerana telah diajar kepada kalian untuk mengucap wallahu a'lam terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Sebab Allah Ta'ala berfirman pada Nabi dia, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin, wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun pada kamu atas dakwah aku ini, dan aku bukanlah orang-orang yang mengada-ngadakan dengan perkara yang satu benda yang tidak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana manusia membangkang, Rasulullah bersabda, timpakanlah 7 tahun penyakit yang menimpa Yusuf. Dalam beliau bersabda, maka Allah menimpakan kebinasaan yang membinasakan apa saja, sampai-sampai mereka memakan kulit dan bangkai kerana kelaparan. Lalu salah satu daripada mereka memandang ke langit dan dia melihat seperti asap. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sebut dah berlaku zaman Rasulullah. Dan peristiwa ini berlaku dan Abu Sufyan datang. Bila Abu Sufyan datang mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, kamu datang dengan ketaatan pada Allah dan silaturahim, sedangkan kaum-kamu telah binasa. Maka berdoalah kepadanya untuk mereka." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun." Ingatlah pada hari ketika mana kami menghentam mereka dengan hentaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah sebaik-baik pemberi balasan. Yang dimaksudkan Batshul Kubra adalah perang Badar. Ulama-ulama sebut demikian. Itu berdasar pada demikian. Sedangkan ayat asap dan Batsyah telah terjadi. Hanya pendapat ini hanya diriwayatkan oleh satu riwayat saja, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Ni dia nak jawab lah. Tuan kita nak jawab. Dia kata, sebenarnya kes yang sebut asap itu di zaman Rasulullah tu tak berlaku lagi. Tak berlaku lagi. Sampailah pada saat ini. Nak sebutnya tentang mengenai tanda-tanda mengenai asap itu sendiri. Dan kita akan tanya warna dan waktu dan bagaimana asap tersebut datang. Kita akan tanya warna dan waktu bila sebenarnya asap ni datang. Tidak ada dalil yang menerangkan warnanya, tetapi ia akan berada di bumi selama 40 hari sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi. Tuan-tuan kena faham, asap ni akan menyelubungi alam ini selama mana? 40 hari. Dalam tempoh 40 hari itu, adapun bagaimana dia datang, Allah lah pemilik kekuasaan yang menciptakan langit dan bintang-bintang, planet dan juga galaksi yang Allah saja yang mengetahui. Macam mana Allah keluarkan asap daripada langit itu? Mungkin saja salah satu daripada meteor yang terdekat dengan bumi jatuh,
lalu menjadi asap dan merata di seluruh bumi. Yang demikian itu bagi Allah Maha Pencipta tidaklah menjadi sukar. Terus keadaan, kalau ditanya, warna dia dalam keadaan warna macam mana? Warna asap, gelap. Kemudian daripada kuning menjadi gelap, kemudian menjadi semakin berpenyakit asap tersebut. Selama mana yang asap ni kena? Selama lebih kurang 40 hari, katanya Imam Nawawi. Keadaan yang pertama yang terjadi menunjukkan bagaimana nak berlakunya hari kiamat ini. Ini kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah. Tersambung pada akan datang nanti mengenai tanda-tanda yang kedua pula, yang ketiga dan sebagainya, mengenai bila saat mana Allah nak jadikan alam ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian sahabat-sahabat berada dalam majlis yang sebegini. Mudah-mudahan saat-saat sebegini Allah jadikan pada kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. InsyaAllah saya nak sebut sekali lagi tentang peluang menaja pelajar-pelajar yang belajar pengajian pelajar lepasan tahfiz, tuan-tuan, yang dah habis dah 30 juzuk, tapi mereka sedang mengulang untuk dapatkan syahadah, dan mereka sedang dalam seminggu 2 lagi akan ambil periksaan SPM. Yuran mereka nya, tuan-tuan boleh terus berhubung di talian 013-617-1941. Tuan-tuan boleh berhubung terus dengan talian tersebut. Yang kedua, kami masih lagi menggerakkan bantuan pada frontliner. Kita bagi sumbangan nasi bungkus di kalangan frontliner ini. Kita hantar ke hospital, kita hantar pada polis-polis, kita hantar kepada yang disebut dengan bantuan orang yang menggerakkan program ini. Kita perlu RM8 je sebungkus. Tuan-tuan bank in-kan saja dalam akaun Matan Center. Tuan-tuan maklum pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Ada beberapa maklumat yang saya akan kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat menjelang masuki bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan insya-Allah kita akan bersama dalam program-program yang baik sebegini, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan, pada hari Khamis malam Jumaat ini kita akan buat satu program menyoroti perjuangan kehidupan Allahyarham Tuanku Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat pada malam Jumaat ini, Khamis malam Jumaat. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, tuan-tuan bersama dalam program ini, insya-Allah. Saya war-warkan awal-awal, sikit lagi akan keluar poster-poster yang akan membincangkan program-program yang baik pada sorotan di kalangan kita lah. Kerana pada tarikh tersebut, tarikh kewafatan ataupun kematian Allahyarham Tuanku Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, kita cuba berbicara tentang perkara-perkara yang baik yang telah beliau sumbangkan pada masyarakat ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب
وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم